Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Isan Dahlia langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur dan ini waktunya untuk cerita. Hari ini sedikit berbeza kerana kedua-dua cerita hari ini saya bawakan kepada anda bagaimana perkara yang boleh menyentuh perasaan, nilai sanubari seorang manusia. Bila kita bercakap berkaitan dengan jatuhnya kita ataupun terduduknya kita pada suatu ketika dengan kejadian-kejadian ataupun insiden yang besar dalam kalangan kita masyarakat, pastinya kita mengharapkan adanya peluang kedua untuk kita meneruskan perjalanan kita, dan pengakhirannya adalah sebuah kematian, tetapi menurut kepercayaan agama masing-masing pastinya selepas itu ada lagi perkara-perkara lain yang harus berlaku dan wajar berlaku. Tetapi dalam konteks hari ini saya bersama dengan Ridauddin Daud, wartawan Esok Awani. Semalam dah pun keluar cerita menyentuh perasaan berkaitan dengan banduan. Kita bercakap berkaitan dengan I Kembali dan bagaimana peluang kedua ini diberikan kepada banduan-banduan yang ada sekarang ini. Konteksnya hari ini adalah episod kedua dalam Awani 745. Tetapi pada awalnya kita nak menyelami jugalah apa yang Ridauddin rasa ketika pertama kali mendapat tugasan ini dan berdepan dengan banduan-banduan dan cerita-cerita mereka ini. Okey, baik, terima kasih Hasan. Sebenarnya ini saya dapat daripada rakan saya, boleh saya panggil sebagai Usup. Terima kasih daripada Usup kerana banyak bantu dalam memudahkan, melincinkan proses untuk mendapatkan interview ini. Jadi boleh dikatakan bila ialah kita, sentimen kita bila disebut banduan atau bekas banduan ni sebenarnya kita cuba untuk berfikir positif, tapi sebenarnya agak sukar kerana ialah kita tahu mereka pernah masuk dalam penjara, melakukan kesalahan menyebabkan mereka terpaksa dan disumbat ke dalam penjara. Jadi itu sebenarnya adalah menyukarkan kita untuk sebenarnya untuk berfikiran positif sebelum berjumpa. Tapi selepas berjumpa sebenarnya saya boleh simpulkan bahawa mereka ni samalah seperti insan biasa. Sama saja. Kalau kata mereka berada di dalam sekeliling kita atau mungkin berada di sebelah saya sekalipun, mungkin saya tak kenal, saya akan anggap mereka hanyalah seperti rakyat biasa, manusia biasa, tiada langsung beza, tiada langsung perkataan bekas banduan. Kalaulah dikatakan mungkin, kalau ditulis di dahi mungkin bekas banduan, mungkin barulah kita tahu. Kalau kita lihat semata-mata seperti itu, memang mereka nampak seperti manusia biasa. Dan yang paling penting sebenarnya, walaupun mereka pernah melakukan kesalahan sehingga menyebabkan mereka terpaksa beringkuk di sebalik tirai besi, namun semuanya yang saya jumpa, boleh katakan hampir 10 orang di kilang itu, di sebuah kilang di Kelang, jumlahnya 22 orang, tapi boleh katakan yang saya jumpa lebih kurang dalam 10 orang, semuanya sebenarnya menanam satu tekad untuk berubah. Ada yang salah seorang yang saya interview 18 kali keluar masuk penjara. 18 kali. Okey. Jadi saya tengok macam 18 kali. Sebelum tu saya tak tahu. Dia bawa saya, memang dia rajin. Dia bawa saya jumpa kawan-kawan dia. Okey, jom nak ambil video, jom saya tolong. Dia bawa ni atas, turun bawah, ni atas lagi. Dia berjalan je, dia tunjuk, okey ni kawan saya, ni kawan saya, ni kawan saya. Lalu kami interview, tengah shoot video saya tanya, abang masuk penjara sebab apa bang? Sebab dadah, sebab jenayah. Dia kata, berapa kali tu bang? 18 kali. Saya macam 18 kali. Saya pun macam risau juga 18 kali kan. Tapi itulah memang orang kata, walaupun 18 kali, kalau jumlah totalnya 15 tahun juga lah, daripada muda, daripada umur 20-20-an masuk penjara sampailah sekarang dah 47 umurnya. 18 kali, bayangkan hidupnya memang betul-betul di penjara, keluar, ada berlaku kesilapan lagi, masuk penjara. Kali ke-18 lah baru betul-betul dia berniat untuk berubah. Itu pun semua sama. Tapi itulah boleh saya simpulkan, antara sebab utama sebenarnya mereka ingin berubah, memang satu je, keluarga. Mereka ingin kembali ke pangkuan keluarga, mereka ingin mendakap semula, mencium anak, mencium ibu, memeluk ibu. Ada yang 47 tahun tadi itu ibunya sudah meninggal dunia ketika dia masih lagi di dalam penjara. Jadi itu memberi kesan kepadanya. Jadi dari situ dah bertitik tolaknya bagaimana saya berjumpa mereka dan melihat sendiri, mendengar luahan hati mereka. Apakah itu I Kembali, dan I Kembali ini merupakan satu program yang diusahakan oleh Jabatan Penjara Malaysia dan juga Persatuan Rakan Gulam Kembali ataupun singkatannya Pergak, yang dipengurusinya oleh Datuk Seri Siti Munisyah Ahmad. So beliau mengambil peluang ini untuk memberi peluang ataupun peluang kedua kepada bekas banduan, kerana pada prinsip beliau, daripada kita memberikan pekerjaan kepada pendatang asing yang sebenarnya kita tidak tahu bagaimana kualiti mereka, lebih baik kalau sekiranya diberikan kepada pekerja tempatan, bekas banduan contohnya. Jadi mungkin kita boleh dengar sikit apa sebenarnya rasional di sebalik tindakan Pergak ini. Dia rakyat Malaysia yang perlu kita beri pertolongan dan juga bukalah peluang kepada mereka, kerana mereka juga mempunyai keluarga. Apabila diorang mempunyai keluarga, diorang mesti ada tanggungjawab. Daripada situ, yang di luar sana tidak perlu takut ataupun
orang curiga kerana pihak penjara, pihak PDRM, pihak AADK pun memberi bantuan dan nasihat kepada saya. Jadi itulah kalau boleh dilihat antara yang disebut keluarga. Daripada keluarga, bila ada keluarga sudah tentu ada tanggungjawab. Jadi dari situlah segala apa pun semuanya saya jumpa semuanya akan berfokus pada satu perkara iaitu keluarga. Jadi dari situlah mereka menanam tekad untuk berubah. Tak kisahlah berapa kali pun, tak kisahlah bagaimana rakyat ataupun masyarakat melihat mereka, tapi itulah mereka memang menanam tekad untuk berubah, kembali dalam masyarakat, kembali diterima dan kembali menjalani hidup seperti insan biasa. Ini perjalanan dia sebab setiap kali apa yang kita lakukan kita ada planning, kita ada perancangan. Betul. Yang sesuai. Ini untuk banduan sebab kadang-kadang mungkin stigma ataupun pengolahan cerita berkaitan dengan banduan ini selalunya diakhiri. Sebelum ini kita dimomokkan dengan banduan ini dikeci, dicaci dan sebagainya bila keluar, tapi ini adalah plannya. Sebab kalau kita nak melihat kepada kebaikan ataupun kebaikan orang itu adalah kebaikan dia sekarang, bukan melihat apa yang berlaku dan keburukannya sebelum ini. Tetapi apa antara bentuk-bentuk program yang dilaksanakan? Kalau kita tengok visual, mungkin ada yang bertukang, ada yang membuat cushion dan sebagainya. Kalau Ridauddin boleh kongsikan? Jadi baik, ini kalau visual ini adalah visual daripada kilang di mana mereka bekerja, dan saya difahamkan sebenarnya banduan-banduan ini ketika di dalam penjara lagi sudah diberikan latihan. Seperti yang kita tahu sebelum ini bagaimana banduan menghasilkan ribuan PPE untuk KKM untuk diserahkan kepada seluruh Malaysia. Jadi itu antara latihan-latihan yang diberikan di dalam penjara. Sebenarnya mereka sudah ada latihan dalam penjara pun. Berdasarkan bacaan saya sebelum ini, ada kenyataan menyatakan bahawa penjara bukanlah tempat untuk menghukum, tetapi juga adalah tempat untuk pemulihan dan juga tempat untuk mengasah kemahiran. Jadi mungkin itulah yang dilakukan oleh Jabatan Penjara sekarang. Jadi di mana Air Kembali ini merupakan penyambung kepada usaha-usaha itu. Jadi di mana bila mana sudah ada latihan diberikan kepada banduan dan mereka dibebaskan, jadi Air Kembali lah akan menyambung dan berhubung dengan majikan-majikan di luar sana yang mana mungkin ingin mengambil pekerja. Jadi dari situlah daripada Air Kembali mereka akan diberikan latihan juga daripada segi untuk mempersiapkan dari segi mental, fizikal, rohani terutamanya untuk kembali ke dalam industri. Sebab apa yang penting sebenarnya bila macam menurut apa yang saya temubual bersama dengan Jabatan Penjara baru-baru ini, sebenarnya mereka mendapati bahawa bekas-bekas banduan ini perlu berada dalam satu komuniti mereka yang sama-sama ingin berubah. Jadi mungkin dari situ mungkin sama-sama boleh memberi sokongan atau sebagainya. Tapi berdasarkan pengalaman saya juga, kalau melihat pada bekas banduan atau bekas penagih dadah, bila masalah akan timbul bila mereka keluar masuk penjara, okey, mereka berubah, dapat dipulihkan semua, keluar dan berjumpa dengan rakan-rakan lama. Itu adalah antara masalah mereka yang utama sebenarnya. Sebab rakan-rakan lama ni saya tak tahulah kenapa, memang mereka mencuba pelbagai usaha, mencuba pelbagai daya untuk menarik kembali rakan mereka. Jadi itulah yang membuatkan ramai tewas sebenarnya. Jadi ada yang saya interview baru-baru ini pun mengatakan bahawa selepas ni anaknya akan kahwin dalam minggu ni atau minggu depan, dia akan balik. Lepas tu dia akan balik semula ke Kelang untuk bekerja. Dia tak akan balik dari sana sebab dia kata kalau balik sana pun dia tak boleh kerja. Jadi baik dia tinggal di Kelang, kerja, kumpul duit, bagi je kepada anak isteri semua. Jadi itulah sebenarnya yang membuatkan memang macam Ehsan cakap, stigma masyarakat tu memang sukar untuk diubah, bukannya mudah untuk mengubah, tapi itulah mereka memang tak kisahlah bagaimana macam mana pun pandangan masyarakat, mereka memang tetap berubah dan berdasarkan latihan-latihan yang diberikan, itulah mereka praktikkan dan amalkan. Dan ada juga salah seorang yang saya temubual bercadang untuk memulakan perniagaan, ambil ilmu yang ada di kilang ini, kemudian jika ada modal, jika ada rezeki, mungkin dia akan membuka perniagaan sendiri kelak. Kalau bercakap berkaitan dengan program Air Kembali, bila banduan-banduan ini menyertai Air Kembali, dan pastinya selepas itu kita kena air terima. Masyarakat perlu terima apa sahaja yang berlaku sebelum ini dan juga menerima mereka dalam kalangan masyarakat. Temu bual yang dilaksanakan mungkin tadi yang dalam 18 kali keluar masuk penjara, mungkin ada banduan-banduan lain. Sebenarnya apa kegusaran dan juga ketakutan mereka selain daripada dah jumpa kawan-kawan balik ataupun kembali kepada kegiatan lama? Okey, baik. Sebenarnya antara yang mereka sering ungkapkan adalah bagaimana risau dengan penerimaan masyarakat, bagaimana yang paling utama mereka sebenarnya mengharapkan supaya keluarga menerima mereka. Tapi berdasarkan apa yang saya temu bual, sebenarnya keluarga menerima mereka dengan baik sebenarnya. Macam saya cakap, air kembali, air terima, dan mungkin juga ada air sinar untuk mereka. Mungkin. Jadi semuanya macam itulah bersinar, sama juga dengan tajuk saya, sinar panduan. Jadi itulah sebenarnya mereka mengharapkan sinar yang sebenarnya
Sebenarnya ada. Cuma mungkin bukan, ialah contoh kalau macam kita di dalam satu kampung misalnya. Ada orang sekelompok yang begini perangannya, PL-nya. Ada orang yang begini PL-nya. Ada orang yang tengah-tengah, tidak kisah. Jadi mungkin masalah yang kisah sangat tu, itulah yang mungkin tidak memberikan sinar kepada mereka. Tapi kebanyakannya boleh dikatakan sebenarnya berdasarkan pengamatan, pemerhatian saya, pembacaan saya, sebenarnya ramai sebenarnya yang sudah mula boleh menerima kehadiran mereka. Cuma sentimen tu mungkin masih ada, tapi sebenarnya saya tak fikir ia sesuatu yang agak teruk sampaikan mungkin kalau kita tengok filem-filem dulu ataupun drama-drama dulu sampai dibuli bagai, mungkin tidaklah seketahap itu sekarang. Tapi saya fikir itulah mereka macam tu, macam saya cakap, I terima kembali dan mereka supaya harapnya mereka ada air sinar untuk mereka. Ya, saya rasa betul bila zaman berubah, keadaan dan juga situasi itu, bagaimana banduan ini mendepani kehidupan mereka tidak sama. Bila keadaan sekarang kita banyak media sosial, advokasi itu lebih jelas, penyampaian itu lebih bermaklumat dan sebagainya berbanding dengan dahulu yang mungkin kita agak terhad mengenai siapa ini banduan, tapi sekarang mungkin lebih jelas. Kalau Ridauddin boleh ceritakan malam ini fokusnya bagaimana? Okey, baik. Malam ini, semalam kita dah ceritakan bagaimana luahan hati mereka. Bagaimana, dan saya disebut satu atau dua kali saja I Kembali. Saya tinggalkan I Kembali itu di awal supaya orang nak tahu apa itu I Kembali. Sebab kita ramai yang tak tahu sebenarnya. Program ini bermula pada Ogos 2020 dan sehingga kini lebih 400 lebih 400, maksudnya jarak lebih kurang 4 bulan, lebih 400 sudah mendapat pekerjaan. Jadi saya boleh katakan ini adalah satu program yang agak berjaya. Jadi melihat pada kesesakan penjara yang dilaporkan saban tahun, jadi saya fikir ini mungkin salah satu penyelesaian sikit mungkin untuk kepada masalah kesesakan di penjara. Jadi pada malam ini fokusnya adalah apa itu I Kembali dan apakah objektifnya, dan saya juga mendapatkan orang Jabatan Penjara sendiri, iaitu Timbalan Ketua Pengarah Penjara Permasyarakatan Dato' Abdul Aziz Abdul Razak, yang dalam antara komennya beliau yakin bahawa mereka yang masuk I Kembali ini adalah mereka yang benar-benar ingin berubah. Kalau tidak, sebab ada yang sanggup daripada Perlis Johor Bahru datang ke KL untuk sertai program ini. Pada beliau, kalau sejauh itu mereka boleh travel, maksudnya keinginan mereka sebenarnya untuk berubah itu adalah kuat. Bayangkan daripada Perlis, banyak negeri kita boleh singgah. Kita boleh macam-macam. Perlis tu kalau nak cerita ke KL ni banyak negeri, kita boleh di Kedah, Perak semua kita lalu. Jadi kalau betul-betul tak nak berubah, diorang boleh singgah, mereka boleh terus je dengan hidup lama. Tapi nampak memang mereka betul-betul ingin berubah. Jadi itulah antara yang dibawa pada malam ini, dan sudah semestinya berkenaan dengan pergak juga ada bawa sedikit apakah punca mereka membantu semua, dan lebihnya kepada Jabatan Penjara lah, sebab kita ingin melihat sendiri apakah sebenarnya yang menyebabkan kita ni perlu memberi peluang kepada bekas banduan, sebab kita tahu sentimen negatif sentiasa ada. Jadi kita mahukan jaminan di mana ya benar mereka sudah berubah, dan apa salahnya kita beri peluang. Sama-sama hidup dalam dunia, bernafas di udara yang sama, berbijak di tanah yang sama, sama-sama kita, orang kata apa, hidup bersama-samalah. Ini peranan I Kembali. Betul. Kita mahukan banduan ini kembali seperti dulu, yang mana mereka boleh bergaul, bekerja dalam masyarakat, bukan kembali dalam keadaan jenayah ataupun tindakan yang salah pernah dibuat oleh banduan. Betul. Terima kasih Ridauddin, satu perkongsian yang cukup menarik. Jarang orang biasa dapat bertemu dengan banduan, membongkar cerita-cerita mereka, tetapi I Kembali ini membawa Ridauddin kepada satu cerita bagaimana banduan itu boleh meneruskan hidup dia, kan? Kalau kita nak tengok terowong itu tidak semestinya gelap di hujungnya. Ada sinar, ada cahaya. Dan kembalilah ke asalnya. Dan sebenarnya apa yang kita fikir sebenarnya tak sama dengan apa yang ada di depan mata. Betul. Itu yang penting. Terima kasih Ridauddin. Seketika nanti saya nak bawakan kepada anda penceritaan bagaimana seorang bapa tunggal yang terpaksa menjaga 3 anaknya, termasuk seorang anak istimewa, dalam kecekalan sebagai seorang bapa. Kita nak ke Terengganu selepas berhenti rehat seketika.